Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Sama-sama. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayangnya, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam ini. Terima kasih tak terhingga saya pada pihak pengurusi masjid, Masjid Al-Istighfar, juga kepada pihak Masjid Salim Matar, seterusnya ahli jawatan kuasa pentadbir, para alim ulama, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz-ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat yang didoakan kebaikan dunia dan akhirat sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk berada dalam majlis ilmu. Subhanallah, tuan-tuan, dapat duduk dalam majlis ilmu ini bukan kebetulan. Ini semua adalah ketentuan dari Allah. Nak diikutkan dalam hidup ini tak ada istilah kebetulan-kebetulan. Semuanya dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun gugur sehelai daun sekalipun, semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Saya pun kali ini alhamdulillah dengan jasa baik pihak pengurusan, termasuk Cikgu Mak Hasan yang menjemput saya ataupun memprogramkan saya berada pada kesempatan malam ini. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam majlis ilmu ini, tuan-tuan yang dimuliakan, apa yang baiknya Allah taala nak berikan pada kita, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Nabi, kalau Allah taala sayangkan hamba-Nya, apa yang Allah berikan kepada hamba-Nya? Allah kalau dia sayangkan hamba-Nya, dia berikan kefahaman agama. Diberikan kita ini rasa sayang pada agama.
Diberikan kepada kita ini rasa suka pada hal-hal yang berkaitan dengan agama, termasuk ilmu, pembinaan, pembangunan, pengubahsuaian, penambahbaikan masjid. Ini semua tanda-tanda Allah sayang pada kita, tuan-tuan. Ribuan manusia di luar sana, tapi ini yang Allah Ta'ala pilih. Ini bukan kebetulan, ini semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan riak sangat. Tengok aku seorang saja ahli syurga. Jangan begitu. Maknanya semua ini tanda-tanda awal ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu dalam hidup kita ini yang paling penting adalah ilmu. Dalam hidup ini yang paling penting adalah soal ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Surah Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, adakah sama di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa maknanya? Allah mengajak kita supaya lihat, buat comparison, buat perbandingan. Sejak turun Singapura ni cakap orang putih pula ya. Allah mengajak kita buat perbandingan. Cuba engkau tengok, orang ada ilmu sama orang tak ada ilmu, lain atau tidak? Mesti lain, tuan-tuan. Orang ada ilmu ini, cara makan, cara berjalan, cara tidur, cara bercakap, lain nak dibandingkan dengan orang yang tak ada ilmu. Tuan-tuan cuba tengok alim ulama, orang-orang soleh, hatta duduk dia pun nampak sangat dia tu berilmu. Semua bakat tegak. Orang berilmu, cara makan, hatta cara WhatsApp pun ada, nampak dia ni orang berilmu, orang belajar. Ada setengah orang mungkin tak selalu sangat ke majlis ilmu, cara WhatsApp pun kita nampak ini tak belajar punya orang. Bagi salam pun lain macam bunyinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ustaz. Pekeber. Apa benda yang kau cakap ni ya? Jadi orang kalau ada ilmu, cara bagi salam itu ada tata caranya. Ataupun kalau dia beribadah lah ya, beribadah. Lagi nampak orang berilmu, cara semayang itu nampak dia tu berilmu punya orang. Ada orang kadang-kadang kan kita tengok manusia ni, rakan-rakan kita ini semayangnya macam-macam skill. Tengok dia punya takbiratul ihram, macam-macam skill. Ada orang kuat lentang, kupu-kupu, gaya bebas berirama semua. Hatta tahiyatnya pun ada orang angkat sekali. Ada orang ini macam ting 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 ting. Saya kata salah ke? Saya tak kata salah. Tapi ada orang diikut orang lah, diikut. Dia tengok Tok Arab buat, dia pun buat. Tanya dia, apa pasal ente buat ini macam? Tak tahu. Arab buat, aku pun buat lah. Anak tengok anak Arab buat, aku pun buat ini macam lah. Ada satu hari seorang tu dia tanya saya. Dia kata, Ustaz, saya ada jumpa satu orang, dia memang sesat lah dia punya semayang. Saya ingat dia dah lama, semayang tu dah lama batal. Saya tanya pula, apa pasal cakap dia batal semayang? Dia gerak lebih 3 kali ya. Lebih 3 kali mesti batal semayang dia. Saya pula bukan nak cakap soal sah ataupun batal. Yang saya nak tanya dia tu, bukan siapa yang buat tu. Yang saya nak tanya dia, waktu bila abang nampak dia buat macam tu? Dia pun, waktu saya tengah semayang lah. Maknanya abang tu lagi teruk daripada yang buat macam tu. Pasal awak tengah semayang, awak tengok jari orang lagi teruk. Tengah semayang tengok jari orang, wah, tak khusyuk kan? Padahal gerak itu macam pun tidak membatalkan semayang. Pasal dia hanya pergerakan kecil dan ada perbahasan dia. Nak bagi tahunya beza. Orang semayang dengan ilmu dengan semayang tak ada ilmu lain. Dulu kita bawa grup umrah, bawa grup jemaah umrah pergi ibadah umrah. Habis selesai semua ibadah, kita bilang dah bagi tahu semua jemaah, nanti selesai tawaf, dah selesai tawaf wadang. Apa dia tawaf wadang? Tawaf selamat tinggal. Baliklah, terus balik, jangan toleh belakang apa semua. Siap-siap terus kita nak
bertolak balik. Ada jemaah kita 2 orang, suami isteri, lambat. Kita semua dah tunggu di bas, tak sampai-sampai lagi jemaah ni. Mana jemaah tak sampai-sampai lagi? Baru sampai, muka dah letih-letih. Haji, kenapa lambat sangat? Maaf Ustaz, kita sa'i wadak tadi. Astaghfirullahalazim. Mana ada sa'i wadak? Tawaf saja wadak, tak ada sa'i wadak lah. Rupa dia betul-betul nak umrah balik. Dia tawaf, dia sa'i wadak pun ada. Itu masalah. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup ilmu itu penting. Malah wahyu pertama yang turun Iqra, iaitu tentang ilmu. Termasuklah topik atau perbincangan kita malam ini, iaitu berkaitan tentang ibu bapa cerminan anak. Ibu bapa cerminan anak. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup ilmu beribadah, ilmu mentadbir hidup, ilmu menjadi ibu bapa, ini perlukan ilmu. Menjadi ibu bapa itu senang, tapi ilmu tentang mak bapa ni bukan semua orang ada tuan-tuan. Ada orang setakat orang panggil apa, lahirkan anak sajalah, tapi mendidik anak dia tak tahu. Sebab itu bagi saya, apakah peranan utama kita sebagai mak ayah atas dunia ini? Nombor 1 sekali paling penting adalah bersyukur kita ada anak. Yang pertama sekali adalah bersyukur kita ada anak, atau bersyukurlah kita ini menjadi ibu dan ayah. Pasal dalam hidup kita tengok, tak semua orang yang kahwin itu dikurniakan zuriat. Tak semua orang yang kahwin itu dikurniakan anak. Anak ni penting, sebab anak disebut qurrata a'yun. Anak ni penyejuk di mata, penenang di hati. Orang tua-tua dulu panggil apa? Buah hati, pengarang jantung, semualah. Intan payung, sayang betul. Nak digambarkan intan sama payung lagi. Maknanya betul-betul sayang tu. Pasal anak ni membuatkan hati jadi gembira. Tuan-tuan, stres di tempat kerja, tension tempat kerja dengan trafik semua tension. Balik rumah tengok anak tengah solat baca Quran. Apa perasaan? Apa perasaan? Anak ini baca Quran, ini tengah solat. Apa perasaan hati kita? Yang tension boleh hilang anak kita yang solat. Dia selesai solat, kita pun tanya, abang solat apa tadi? Qadha subuh bah. Astaghfirullahalazim. Kau dah lama bikin ini macam. Tak apalah, at least dia semayang dari tak semayang langsung. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab itu anak ini penyejuk hati. Penyejuk hati. Hatta kalau yang ada anak sekalipun, anak kecil panggil mama, papa, mama, papa. Seronok hati kita, hilang tension. Namun bagi rakan-rakan yang tidak ataupun belum dikurniakan zuriat, jangan sedih. Jangan sedih. Pasal apa? Allah Subhanahu wa taala banyak mengajar kita tentang bagaimana untuk mendapat zuriat. Itu banyak ayat-ayatnya. Kalau boleh saya kongsikan, antara ayat untuk tak dapat zuriat ni atau belum dapat zuriat ni sedih tuan-tuan. Mana-mana kadang ada orang suka tanyalah soalan tu. Ada benda kita tak suka lah orang tanya. Apa soalan yang kita tak suka orang tanya? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin lagi mungkinlah suka. Bila nak kahwin kita tak minat lah soalan tu. Kan awak ni bila nak kahwin? Tambah kalau macam saya di Malaysia, biasa kalau satu kampung mesti ada makcik macam ni. Dia makcik kepo tau, makcik kepo. Dia kepo sangat tau. Orang Singapura panggil apa saya tak tahu, kepo. Dia sekarang boleh juga panggil membawang, makcik bawang. Onion auntie. Makcik bawang. Sibuk tanya orang, engkau ni bila nak kahwin? Masalahnya makcik tu pun tak kahwin lagi. Itu yang ditanya orang tu. Bila dah kahwin pula, sibuk tanya, mana anak? Mana anak? Orang kita kan suka tanya soalan yang dah memang nampak. Dah terang-terang tak ada depan mata, tak payah tanyalah. Suka tanya benda yang dah memang obvious. Panas hari ni. Kawan yang lawyer buruk, tak, salji. Kan? Jadi kita ni tanya soalan macam tu, orang sakit hati. Tapi tak apa. Sebenarnya dalam Quran banyak ayat-ayat Allah mengajarkan kepada kita. Bagi orang yang ikhtiar nak dapat anak, saya kongsikan. Nanti boleh sampai-sampaikan ya ayat ini. Surah Ali Imran ayat 38. Surah Ali Imran ayat berapa? 38. Apa bunyinya? Rabbi habli min ladunka zurriyatan
tayyibatan innaka sami'ud du'a rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sambung sami'ud du'a. Surah Ali Imran ayat 38. Ya, itu doa ya, doa Nabi Zakaria untuk mendapat anak. Nabi Zakaria ini umurnya dah banyak, belum dapat zuriat. Kalau nak diikutkan, kalau orang perempuan sampai satu tahap tak boleh mengandung, dia panggil apa? Menopause kan. Ini kalau laki-laki, tapi laki-laki tak ada menopause, dia menopause lah, menopause. Hari harimau ya. Jadi Nabi Zakaria ini doa, akhirnya dapatlah, dikurniakan cahaya mata akhirnya. Sebab itu kita nak berpesan, jangan sedih sangat. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 38 ataupun surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Itu amalan dia apa? Allah sebut dalam ayat tu, siapa-siapa yang rajin beristighfar kepada Allah, kami kurniakan padanya anak, kami kurniakannya harta, kami kurniakan padanya kekayaan. Siapa yang suka istighfar. Ada suami isteri tu kahwin, dah lama bernikah, belum dapat zuriat. Akhirnya mereka jumpa satu orang ulama, Syekh Ibnu Al-Baz. Ini ulama terkenal Saudi lah. Syekh, kami kahwin sudah lama, anak belum dapat. Apa rahsia? Apa boleh tips kami nak beramal? Syekh tu kata, istighfarlah, beristighfar. Tuan-tuan bayang jauh-jauh datang nak jumpa, ingat Tok Syekh tu kata bangun pagi baca Yasin, kismis, jampi, kurma, makan, tidur, bangun 4:30 pagi tahajud, qiyamul lail. Syekh tu jawab, beristighfar. Habis tu, ya istighfar, balik. Itu saja, la ilaha illallah. Balik, betul dia orang istighfar, minta ampun pada Allah. Astaghfirullah rabbal baraya. Hari. Setahun selepas itu, suami isteri itu datang jumpa Syekh lagi. Syekh, alhamdulillah, isteri saya dah ada isi, dah mengandung, dah hamil. Syekh tu kata, tahniah Syekh, alhamdulillah, berkat kami sama-sama istighfar, minta ampun pada Allah, Allah kurniakan anak. Jadi pesannya bagi rakan-rakan anak-anak kemana yang kahwin dah lama belum dapat zuriat, suruh istighfar. Ada satu orang makcik hari itu tanya saya, dia kata, Ustaz, apa amalan nak dapat anak? Kita tanya makcik umur berapa? 60. Oh, itu sudah dah expired dah tu, susah nak adjust tu. Payah nak buat, tapi boleh bikin lah, jumpa doktor mana-mana boleh lah. Ikhtiar ya, susah juga nak cerita kan. Banyakkan istighfar, Allah bagi anak nanti ya. Baik, sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita ini dalam hidup, bila dah ada anak pula, apa tanggungjawab? Allah sebut dalam Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kamu sama anak-anak itu adalah ujian dari Allah. Ujian daripada Allah. Itu, anak tu semua ujian tuan-tuan. Allah nak tengok sejauh mana mak bapak dia boleh handle anak dia sebaik-baiknya. Terus terang saya cakap, bapak soleh, bapak baik, mak solehah, belum tentu anak tu baik. Belum tentu tuan-tuan. Saya ada kawan di Malaysia, dia ini kerjanya jaga banduan. Tuan-tuan tahu, jaga banduan ni memanglah banduan tu orang. Tapi kadang-kadang dia punya perangai tak macam orang sangat, tuan-tuan. Dia punya muka semua ngeri tengok. Dia jaga banduan. Sampai satu masa dia dapat anugerah award sebab dia ini warden paling bagus. Ramai banduan dia boleh kasih insaf. Power betul. Apa ayat dia baca. Jadi kita pun ucap tahniah, bagus abang boleh didik semua banduan jadi orang. Bagus ha. Tapi dia kata, memanglah satu hari saya dapat panggilan telefon. Yang call itu adalah cikgu sekolah anak saya. Cikgu tu call, "Encik, minta maaf encik, saya minta cik datang sekolah lah esok." "Apa pasal?" "Anak saya okey kan?" "Oh, anak encik memang okey. Jadi datang sekolah, nanti kita bincang dia punya okey." Astaghfirullahaladzim, lain macam bunyi cikgu ni. Dia dah suspend. Apa pula lah
Anak dia tak ada rekod apa. Dia pergi sekolah, esok jumpa cikgu kaunseling, cikgu tu bilang, dia bagi tahu, tuan, maaflah, ini kita bincang tertutup. Kita tak report polis, kita tak report semua tahu. Kita bagi tahu. Baru ni laptop sekolah 6 biji dah hilang. Kita siasat, minta maaflah, anak tuan sendiri. Ya Allah, masa dia dengar, dia kata anak dia sendiri yang mencuri komputer, laptop sekolah, tuan-tuan. Dia kata, ya Allah, gelap dunia sekejap. Dunia jadi kelam. Astagfirullah, tak tahu apa aku nak. Tangan jadi menggigil. Balik dari sekolah pegang steering pun macam tu tau. Tak tahu apa dia nak buat. Dia nak tampar anak dia ke nak apa dia nak buat ni? Kan? Apa nak buat? Saya nak bagi tahu tuan-tuan. Dia kata apa? Betul lah ustaz. Saya boleh insafkan banduan, tapi dalam rumah sendiri pun ada banduan. Astaghfirullah, kan? Seolah-olah macam itulah. Artinya apa? Kita boleh didik anak orang, anak sendiri belum tentu. Sebab itu ini ujian dari Allah. Ini ujian, tuan-tuan. Kan? Saya boleh berceramah pada orang, tapi anak saya sendiri pun belum tentu, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu ulama ada menyebutkan ibu ayah ini ada beberapa jenis ataupun tahap-tahap dia. Ini jadikan muhasabahlah untuk kita bersama. Ibu ayah ini ada 3 grade dia. Dia macam telur juga ya, ada grade dia. Ada jenis-jenis dia. Ada ibu bapa jenis grade A, ada ibu bapa jenis grade B, ada ibu bapa jenis grade C. Apa jenis-jenis ni semua? Kita tengok kita ini yang mana satu. Ada ibu bapa jenis yang pertama, didik anak sampai jadi. Bukan menjadi-jadi. Jadi ya. Dia didik anak sampai jadi. Jadi ulama, jadi orang soleh, tuan imam, mungkin jadi arkitek, engineer, cikgu mungkin. Didik anak sampai jadi. Yang kedua, ada mak bapak jenis tunggu sampai jadi. Dia tunggu sampai jadi. Kalau tadi dia bikin sampai jadi. Tapi nombor 2, dia tunggu sampai jadi. Okey, paling teruk yang C. Yang C ini tak tahu apa jadi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Dia bikin sampai jadi. Nombor 2, tunggulah, dia tunggu sampai jadi. Yang C tak tahu apa jadi. Astagfirullah, ini paling teruk lah, tuan-tuan. Kalau grade A, apa sifat dia? Kalau mak bapak jenis grade A, ini kita cek muhasabah ya. Kalau mak bapak jenis grade A, sifatnya apa? Bersungguh-sungguh, memberikan kasih sayang, tegas memberikan ilmu. Ini sifatnya. Saya ambil contoh dalam hidup, mak bapak mesti sungguh-sungguh didik anak. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan tunjukkan jalan ke arah kejayaan. Artinya mak ayah sungguh-sungguh didik anak, bawa anak dengar ilmu, bagi sumber makan yang halal, kemudian bagi didikan agama yang baik. Sungguh-sungguh Allah tunjukkan jalan ke arah kejayaan. Saya ambil contoh paling dekat, Allah yarham ayah saya sendirilah. Ayah saya, tuan-tuan, memang bab mendidik kami semua adik-beradik. Saya adik-beradik 4 orang, tak ramai. Tapi tuan-tuan, ayah saya punya didikan hebat. Bagi saya hebatlah. Siapa tak bangga dengan ayah mak sendiri kan? Saya pun sama. Ayah saya, tuan-tuan, bayangkanlah, dia memang ambil berat betul tentang pendidikan anak-anak. Sampaikan ayah saya apa program sekolah yang dia tak pergi, semua dia pergi. Hatta ada, kalau di Malaysia tu dia panggil Hari Anugerah Cemerlang. Kalau di sini mungkin bunyinya lain kot ya. Hari Anugerah Cemerlang ni untuk meraihkan pelajar-pelajar cemerlang dapat award. Yang menyampaikan tu mungkin pegawai pendidikan ke DO apa ni, pegawai daerah begitulah. Yang syoknya bapak saya ada sekali. Bapak saya ada sekali. Saya tak dapat pun. Saya tak dapat. Tapi bapak saya ada sekali. Saya tak dapat, tapi saya perform nasyid. Saya perform nasyid. Jadi bila ayah saya duduk, kiri kanan dia semua yang dapat award-award tu. Ini anak best student,
ini best prefect apa ni, pengawas paling cemerlang. Itu pelajar contoh. Ni semua hebat-hebat. Jadi semua parent sembang semua apa, ya anak bawa number one. Anak dia tanya bapak saya, anak tak ada apa. Tu nasyid. Buat performance-nya. Tu pun ayah saya duduk situ. Nak bagi tahunya apa? Ayah saya bercita-cita satu hari nanti anak aku boleh sampai ke depan sama macam anak-anak orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup tidak ada anak-anak yang tiba-tiba jadi hebat. Dengar baik-baik tuan-tuan, dalam hidup tak ada anak-anak lahir terus hebat, terus soleh. Mana ada? Mana ada budak lahir terus soleh? Tak ada. Keluar daripada perut mak, astaghfirullah Rabbal baraya. Doktor kata bagus betul encik. Apa encik bagi makan isteri masa mengandung? Ini jus Tok Guru, dia kata. Promote Ustaz Fauzi lah. Kan? Mana ada? Dan tak ada anak lahir terus jahat. Tak ada. Dia terus lahir jadi anak Kusazali. Tak ada. Dia mesti ada yang mendidiknya. Siapa lagi kalau bukan ibu ayah? Sebab itu yang pertama, bersungguh-sungguh ataupun grade yang pertama ialah mendidik anak sampai jadi, memberikan kasih sayang, memberikan ketegasan. Hatta saya di sekolah dulu tak cemerlang sangat, tak cemerlang pun. Paling-paling saya dapat pun nombor 36 dalam kelas. Tapi sendiri mengaku cemerlang nombor 36. Kalau orang tanya, okey ke belajar? Okey, cemerlang. Wah, nombor berapa? 36 bagi tahu je orang. Pasal dalam kelas saya 40 orang. Jadi saya nombor 36. Cerdik sikitlah dari 4 orang tu lagi, tu kira okey mengaku sendiri. Tapi itu pun ayah saya datang sekolah tau. Kan ada setengah parent, kalau anak nombor belakang-belakang dia tak datang lah. Oh, berpandai engkau lah. Tapi ayah saya datang. Dia polis. Ayah saya polis. Dia datang sekolah dengan uniform polis. Dia parking kereta polis depan, lepas tu dia masuk. Dia pula ikut main road. Orang kalau anak nombor belakang, ikut jalan belakang malu nanti orang tanya anak nombor berapa. Tapi bapak saya peduli apa? Dia jalan depan, orang tanya, Cik Mak anak nombor berapa? 36. Wah, banyak tu. Memang memang dia peduli apa. Sampai jumpa cikgu tu, saya bangga dengan ayah saya. Saya bangga. Walaupun ayah saya ini macam tu punya orang, tapi soal didikan anak-anak dia sangat ambil berat. Sampai mati dia ambil berat tentang anak-anak. Ilmu tu penting. Bagi ayah saya tak apa, kalau tak cemerlang sangat pun, yang penting kau ada akhlak, ada adab. Yang itulah yang akan memuliakan kau dunia dan akhirat. Tu tuan-tuan, tak boleh cerita banyak sangat, nanti dia sebab dalam hati. Tak boleh kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Itu maknanya seorang ayah memberikan kasih sayang, memberikan kesungguhan, ketegasan, dan juga memberikan ilmu. Ada setengah mak bapak jenis tak peduli sangat ilmu ni, tak ada. Anak kadang baru nak belajar, tanya mak, mama, elephant tu apa? Gambar tak ada tulisan saja. Mama, elephant ni apa? Mama dia pun macam pernah dengar elephant ni. Tanya bapak kau tu. Bapak kau cerdik tu, tanya bapak. Pergi tanya bapak, elephant ni apa? Orang jantan ni, orang laki-laki takkan tak jawab, mesti jawab. Elephant ni macam mak engkau lah ya. Punya malas nak fikir punya bapak, la ilaha illallah, mana punya, tapi bukan bapak Singapura lah. Ini bapak planet lain lah ni, planet. Jangan macam ni lah tuan-tuan, memalas sangat nak jawab. Kadang ada setengah bapak dia shortcut punya jawapan lah. Nampak maco sikit. Tu. Jadi bapak grade A macam ni lah, bersungguh-sungguh tentang pendidikan anak-anak. Atau ibu bapa yang jenis B, grade B dia kurang sikit. Iaitu jenis dia apa? Jenis dia tunggu sampai jadi. Tuan-tuan tahu apa perangai mak bapak macam ni? Ramai kita pernah jumpa yang macam ni. Iaitu jenis dia banyakkan doa, kurang usaha. Wah, doa siang malam tapi apa tuition, apa kursus, apa ceramah, ilmu tak pernah bagi. Doa sajalah. Doa siang malam, kan tunggu sampai jadi. Mana ustaz dia tak pernah jumpa. Semua ustaz, tolong jampi anak saya ustaz. Ini pemalas ni, lagi sikit hari nak tumbuh tanduk ni ustaz, tolong doa lah ustaz. Tolong ustaz doa. Tapi bapak, mak tak pernah hantar majlis ilmu ke apa, tak pernah. Dia doa siang malam, makan kurma, jampi ke, Yusuf Tayyub, Yusuf Haslam, semua dia makan. Tapi tak jadi juga.
Tak jadi. Pasal dia mengharap semata-mata. Ada kan orang macam ni kan? Dia tak ada usaha. Doa siang malam. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ini jadi orang yang memperbanyakkan berdoa. Juga mesti banyakkan berusaha. Yang ketiga, ini paling teruk lah. Ini yang ketiga, ini jenis tak tahu apa jadi ya. Ini langsung tak tahu apa jadi. Dia tak tahulah tu anak dia. Ini teruk tu tuan-tuan. Dia tak tahu apa jadi, tahu nak mengamuk. Tahulah dia keturunan Godzilla pun, tapi janganlah mengamuk tuan-tuan. Dia tak pernah ambil tahu pelajaran anak-anak, dia tak tahu. Saya pernah ada sekali pengalaman. Masa tu saya tengah bagi talk dengan student-student yang nak exam masa tu. Saya tengah bagi talk dengan student dalam dewan sekolah. Tengah saya bersyarah, tengah duk berceramah tu, tiba-tiba saya nampak ada satu bapa ni, dia naik motor, dia parking depan dewan, dia jalan. Tuan-tuan tahu dia punya cara jalan macam muka jalan dia macam orang cari pasal. Tuan-tuan tahu muka cari pasal? Pernah buat? Muka orang tak puas hati lah, kan? Gorila, King Kong semua ada. Dia masuk. Tuan-tuan tahu dia cakap apa? Assalamualaikum Ustaz. Terkejut saya. Terkejut monkey, tuan-tuan tahu? Terkejut beruk aku. Astagfirullah. Kita duk berceramah, adik-adik marilah kita bagi salam macam tu. Terkejut. Tak payah ulang lah, sakit jantung pula nanti. Tuan-tuan tahu, terkejut saya. Dia kata, Ustaz, minta maaf. Saya nak tanya sikit soalan. Minta maaf ya. Ustaz, ini semua dengar syarahan sampai 2 jam ini semua boleh pandai ke? Dengar syarahan ni boleh pandai ke? Saya pun jadi krik-krik ah. Satu dewan krik-krik yang semua dah senyum. Alamak, nak jawab apa ni orang tua ni? Tu ada cikgu-cikgu tu kan, cikgu-cikgu yang tepi-tepi. Saya maksudnya apa? Cikgu-cikgu semua lah. Ini parent semua dah kenal, semua dah formally known, semua dah kenal sangat. Ini dah kenal sangat dah. Bapak macam ni suka datang cari pasal. Ini kira baik. Sebelum ni dia bawa parang. Siapa rotan anak saya? Tahu tak? Saya ni keturunan panglima, tahu tak? Dia bawa, dia kira dia punya panglima. Dia tak tahu kita punya pang lagi besar, kita punya panglima. Boleh nak bergaduh pula. Dia kata apa tahu? Dia kata, Ustaz, ini syarahan ni semua anak boleh pandai ke? Nak pandai balik baca buku, bukan dengar syarahan. Saya pun macam mana ni? Jadi apa yang dia nak? Dia kata saya nak panggil anak saya balik. Anak dia ada dalam tu. Anak dia bagus. Anak dia duduk mencatat dengar syarahan bagus. Dia panggil anak dia, Alung, balik. Dia kata, Abah sekejap. No. Apa dengar syarahan boleh pandai ke? Balik baca buku lah, pandai. Balik. Dipanggil anak dia balik, cikgu-cikgu semua diam, jadi kecut sekejap semua. Balik. Kesian saya dalam hati. Tuan-tuan pernah jumpa tak mak bapak macam ni? Ya Allah, doalah jangan jumpa ya. Tuan-tuan, ada bapak ni jenisnya apa tahu? Minta maaf, sembang-sembang dengan guru-gurunya. Siapa tu? Bapak mana tu? Dia orang kata bapak tu memang problem. Bisnes tak menjadi, bercerai banyak kali. Itu pun tak tahu, memang hidupnya masalah lah. Dengar baik-baik. Dalam hidup, kalau tak mampu menanggung masalah, jangan jadi masalah pada orang lain. Betul tak? Dalam hidup, kalau tak mampu nak tanggung masalah, kau punya masalah dalam hidup banyak, kau dengan isteri kau dengan perniagaan kau semua, jangan kau masalah tu kepada anak. Kesian anak tu nak belajar tau. Kesian. Saya tengok bapak dia lah, kecil besar tengok. Kesian. Tu saya sedih. Sebab tu ada bapak tak tahu apa jadi. Dia tak tahu anak dia. Lagi teruk tuan-tuan tahu, saya pernah jumpa ada anak tengah study, tengah belajar ni, tengah study, belajar, baca buku. Bapak dia datang, jangan rajin-rajin sangat, kita ini keturunan tak cerdik, kau tahu. Jangan rajin sangat. Sama je kau tahu, kita memang keturunan tak pandai, kau tahu. Apa bapak macam ni? Saya ingat lagi muka bapak tu. Betul tuan-tuan. Kita tanya dia, Tuan, saya ingat anak tuan ni ada potensi, hantarlah masuk. Saya di Malaysia, saya banyak buat program untuk student-student. Jadi saya kata, masuklah, hantar. Tak apa, tak payah bayar pun tak apa. Sebab dia nampak rajin. Tuan, kalau tak berkemampuan, okey je, saya free je, saya bagi. Oh, tak payah Ustaz, tak payah. Saya tahu nak didik anak saya sendiri, saya tahu. Saya tahu apa? Tahu nak mengamuk lah. Tu bapak macam tu. Tak tahu apa jadi ya tuan-tuan. Kesian orang macam ni. Sebab itu saya dulu masa saya nak convocation,
Masa saya nak konvo, tempat saya study dulu, tuan-tuan tahu kalau nak convocation ni kan, mak bapak semua parent datang semua smart-smart, pakai segak, bapaknya baju batik, maknya kadang labuci lagi, tudung silang sini, wah cantik semua pakai, mengalahkan anak yang nak konvo tu. Anak tu okey je, biasa je pakai. Tapi ada satu orang pakcik ni, saya kenal dia dari jauh. Dia tak pakai macam orang lain, dia uniform. Dia uniform security guard. Saya kenal lah pakcik ni, dia duduk dalam majlis konvo tu. Jadi saya pergi dekat, saya macam kenal. Saya kata, Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Dia terkejut nampak saya. Hei pakcik, pakcik tu pak guard, security guard tempat saya belajar dulu. Pakcik kenapa duduk sini? Sebab kalau duduk sini maknanya anak dia akan konvo. Tuan-tuan tahu, saya tanya pakcik, anak konvo ke? Ya, anak saya. Anak pakcik nama apa? Dia sebut nama anak dia, tuan-tuan. Lagi sekali terkejut chimpanzee, tuan-tuan. Terkejut saya, tuan-tuan. Dia sebut nama, baru saya tahu itu anak dia, anak pakcik tu. Siapa dia? Anak dia best student tempat saya belajar. Selama ni tak tahu itu bapa dia. Tuan-tuan, anak pak guard, anak security guard, tapi anak best student. Inilah yang namanya orang yang walaupun gajinya kecil, tapi jiwanya besar, mendidik anak sampai jadi. Inilah yang kita doakan pada semua ibu ayah yang ada dalam majlis ni, agar kita jadi mak bapak yang bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan jadi mak bapak yang jenis tak tahu apa jadi. Kalau di Malaysia dulu ada famous satu lagu. Ada satu lagu tu famous tentang lagu apa? Terpulanglah, mau jadi apa? Mau jadi hantu, mau jadi buaya. Astagfirullah. Dua-dua tak elok, jadi buaya jadi hantu. La ilaha illallah. Doa jangan jadi keturunan macam ni, tuan-tuan. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi mak bapak yang sifatnya yang macam mana yang menjadi cerminan kepada anak-anak? Tuan-tuan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika ada seorang bapa dengan anak dia. Bapa dia bawa anak dia jumpa Khalifah Saidina Umar Al-Khattab. Dan bila dia bawa jumpa Saidina Umar Al-Khattab, dia kata, "Tuan Khalifah Amirul Mukminin, tolong brainwash, basuh sikit saya punya anak ni. Ini anak saya ni teruk betul lah. Dia ni perangai teruk. Tolong counselling dia sikit." Jadi Saidina Umar pun nasihatkan dia, "Wahai anak muda, engkau mesti begini. Dah cakap semua. Okeylah, budak tu pun dengar. Hujung sekali dia cakap, "Wahai Amirul Mukminin, minta maaf. Tadi tuan cakap apa tanggungjawab saya kepada bapa saya. Sekarang boleh tak saya tahu apa tanggungjawab bapa saya kepada saya sebagai anak? Boleh saya tahu?" Lain macam ini dah reverse balik. Tadi bapa pesan pada anak, ni anak tanya bapa pula. Jadi Saidina Umar kata, "Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda tentang bagaimana menjadi bapa yang bagus." Pasal tuan-tuan, saya ingat sekarang ini orang banyak bercakap tentang ibu, kan? Ibu. Hatta kalau yalah ibu kan banyak, ibu pejabat, ibu negeri, ibu jari, semua ibu. Lagu pun banyak ibu. Syurga telapak kakimu, ibu kau ratu hatiku. Banyak lagu tentang bapa tak ada sangat. Tu malam ni banyak pasal bapa sikit. Bapa lagu tak ada lah. Kalau ada pun ayahku kahwin lagi. Itulah bapa kerja kahwinnya lah. Dia tak ada kerja lain lah. Sini tak ada lah ya. Sini semua taat-taat setia semua ya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apakah hadis Nabi SAW? Kata Saidina Umar, "Aku mendengar Nabi bersabda, haqqun waladun ala walidihi sittatun." Kata Saidina Umar, aku dengar Nabi bersabda, tanggungjawab seorang bapa kepada anaknya itu ada 6 perkara. 6 tanggungjawab seorang bapa yang mesti dipenuhi. Apa dia? Kata Nabi, yang pertama sekali ialah ayyuhsinu ismuhu wa addabuhu wa yu'allamul kitabah wassibahah warimayah wa an la yarzuqu illa tayyibah wa an yuzawwijahu iza adraka atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi, 6 tanggungjawab seorang bapa itu apa dia? Yang pertama sekali ialah iaitu memberikan nama yang baik. Nama yang baik, yang bagus.
Yang keduanya mengajarkannya tentang adab sopan. Yang ketiganya ialah mengajarkannya menulis, hantar pergi sekolah ilmu. Lagi mengajarnya berenang dan memanah, ajar fokus dalam hidup, berdikari, ada semangat I will survive, semangat survival. Bapa dah mati pun kau boleh teruskan kehidupan. Lagi memberikan makan dari sumber yang halal. Dan yang keenam, mengahwinkan dia apabila sudah sampai masanya. Tuan-tuan, apa kata Nabi yang pertama tadi? Memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik. Kita hari ini kena ingat, al-ismu alal musamma. Seseorang itu mengikut nama yang diberikan. Saya tengok banyak kawan-kawan saya. Kawan-kawan saya ini, saya orang Kedah, kahwin dengan Sabak Bernam. Orang Sabak Bernam ni ngomong Jawanya tu, kalau di Johor tu Paitrojo, Sri Medan ni semua tu orang Jawa-Jawa. Singapura pun ada Jawa ya. Jadi kawan-kawan saya ni ramai Jawa. Jadi saya tengok kawan-kawan saya yang tengok dia punya kerja bagus tengok dia punya nama, patutlah memang matching dia punya kerja, dia punya nama lebih kurang. Ada kawan kita seorang tu kerjanya doktor gigi. Dia kerja doktor gigi, dentist, doktor gigi. Tengokkan nama, Sugiman. Oh patutlah doktor gigi, dia Sugiman dia bersugi kan. Sugiman, tuan. Ada seorang lagi kawan kita tu, dia ni pandai tanam pokok Dia tanam mesti jadi. Dia tanam mesti menjadi. Dia pandai landscape, semua pandai. Tengokkan namanya, patutlah Rosman. Kan bunga ros, Rosman. Tapi ada juga kawan kita ni, wah semua benda dia boleh buat. Bersyarah pandai, jadi imam boleh, tanam pokok boleh, betulkan rumah semua boleh. Namanya Suparman. Ini memang serba boleh lah. Tengokkan nama dia punya kerja, sesuai lah tuan-tuan. Okey, kita ada selingan sikit malam ni, insya-Allah kita akan ada sedikit pelancaran ataupun sumbangan untuk penaik taraf Masjid Salim Matar yang akan diedarkan sumbangan ataupun tabung tersebut. Jadi ringan-ringankanlah sumbangan kita itu. Ringankan memberi, Allah akan ringankan nanti urusan kita kelak nanti di hari akhirat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naqsul mal minas sadaqah." Tidak akan berkurang harta. Apa kata Nabi? Tidak akan berkurang harta orang-orang yang suka bersedekah. Kan? Dan Nabi SAW kata, apabila kalian semua mati meninggal dunia nanti, kalaulah Allah bagi peluang hidup balik ke dunia nanti untuk sekejap saja, apakah amal yang dia akan buat? Apa dia? Dia dah mati. Kalau Allah bagi dia hidup balik untuk buat satu amal, agak-agak apa benda yang dia nak buat? Surah Al-Munafiqun ayat 10. Kata Allah, orang itu pasti nak bersedekah. Sebab rupanya baru dia tahu amalnya itu benda mudah, tapi besar ganjarannya itu. Orang yang suka bersedekah, Allah panjangkan umur, Allah limpahkan rezeki. Apakah sedekah yang paling terbaik? Adalah yang paling kita sayang. Yang paling kita sayang dalam banyak-banyak amount kita tu, yang paling kita sayang, yang itulah yang afdal. Ustaz, saya tak ada apa-apa duit, shilling semua tak ada. Kunci kereta adalah. Bagilah kunci kereta tu ya. Kalau tuan-tuan boleh buat bank jenazah ke apa, bolehlah ya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian ya. Baik, sambil-sambil kita, kerana pembinaan ataupun penaik taraf masjid ini pun adalah untuk kegunaan umat Islam juga, yang kalau kita mati pahalanya tetap mengalir walau kita telah tiada di muka bumi ini, insya-Allah ya. Baik, apakah yang disebut oleh Nabi SAW tadi? Iaitu yang pertama sekali ialah berikan nama yang baik kepada anakmu. Berikan nama yang baik. Tapi itulah kan, dah bagi nama baik, nama bagus. Nama bagus. Tapi panggil kadang tak bagus Cara panggil itu, sebutan tu kadang tak bagus. Saya ingat ada satu kes dulu, ada seorang budak ni selalu sangat pergi farmasi, selalu sangat masuk klinik, hospital semualah. Selalu tak sihat. Kita pun sembang-sembang dengan mak dia. Apa pasal? Saya pun tak tahulah, tak ada wabak apa, tak ada tahu-tahu. Selalu sakit, demam sana sakit, semua sakit.
Rupanya tuan-tuan, saya ingat mungkinlah nama budak tu Fahmi. Nanti dulu Fahmi okey, orang yang memiliki kefahaman. Tapi mak dia selalu panggil Famud. Dia macam ni, kan nama orang, nama okey, tapi dia saja kasih comel lah, comel Famud, Famud. Nama Fahmi dia panggil Famud. Famud, Famud, Famud. Tuan-tuan tahu apa makna Famud? Saya fikir patutlah sikit sebanyak itu kasih efek tau pada anak tu. Apa makna Famud? Maka matilah. Yang cakap tu pula mak sendiri. Astaghfirullahalazim. Matilah, matilah, matilah. Hari-hari pak Famud, Famud, matilah, matilah. Mujur tak mati lagi. Saya kata, puan, tukar balik, panggil Fahmi. Astaghfirullahalazim, baru tahu ustaz, baru bilang hari ni. Mujur saya bilang, kalau saya tak bilang lagi teruk. Itu panggil mesti betul. Ataupun ada, maaf ya, sebagai contoh, kalau ada kawan kita namanya Syarif. Syarif, Syarif. Ada kawan nama Syarif. Okey. Orang dulu-dulu mungkin bahasa Arab ini belum kita tekankan. Akhirnya dia namakan anaknya itu bukan Syarif, dia panggilnya Sarip. Betul Sarip. Maaf ya, S-A-R-I-P. Dalam Quran, Sarip, maaf ya, apa maknanya? Allah kata, kulu washrabu wala tusrifu. Tengok. Allah kata apa? Makanlah dan minumlah, tapi jangan melampau. Sarif itu maknanya melampau. Itu yang sarif dul tu. Melampau dia bakar rumah orang. Sarif dul. Habis ustaz apa nak buat? Nama dah tulis sarif tu macam mana? Okey. Kalau dah namanya dah sarif, ejaan pun sarif sebab orang dulu-dulu belum belajar Arab. Jadi kalau namanya Sarip juga tak apalah, panggilnya Syah, Shin, Syarif. Panggilnya Syarif, begitu ya. Tapi takut dia pula rasa pelik. Aku Sarip lah. Ustaz bilang semalam engkau ni nanti namanya melampau, jadi panggil Syarif. Apa makna Syarif? Orang yang mulia. Ya. Nama panggil mesti betul. Ataupun orang kita ini kadang nama Azura makna bagus. Azura maknanya orang yang suka bertandang ke rumah orang. Ini internet bergerak ni ya. Internet bergerak. Ini bukan membawang tak. Ini memang orang suka ziarah lah. Suka ziarah, suka silaturahim. Bukan bawa story, memang silaturahim lah. Tapi kalau Azura tu dengan ejaan alif. Tapi kalau panggilnya dengan ain, Azura. Azura itu lain maknanya. Kalau Azura orang suka berziarah. Kalau Azura itu maknanya tai unta kering. Tu kalau tuan-tuan pergi umrah, Arab tu tanya, Ismaki, nama apa? Azura. Astaghfirullah. Dia tunjuk kandang unta. Pergi duduk sana, tu guling-guling ketawa dia. Jadi panggil mesti betul lah. Jangan konon Arab sangat dia pula. Azura. Jadi apa ustaz? Nama bagus. Nama yang bagus, tasammu bi asma'il anbiya. Berilah nama-nama yang nama itu nama-nama nabi. Kan? Nama nabi. Contoh Muhammad, Ilyas, Ismail. Macam kenal kan nama tu kan? Contoh. Lagi apa lagi nama-nama? Banyaklah. Abdullah, Abdul Muttalib, kan? Ataupun maksud yang baik. Contohnya apa lagi? Abdul Ghafur, apa yang baik-baik lah. Tapi cek dulu. Kalau yalah ustaz itu laki-laki bolehlah nama nabi. Kita yang perempuan takkan Muhammadiyah pula. Muhammadah ke apa pula ustaz, macam mana ni? Jadi kalau yang perempuan, pilihlah nama-nama orang yang soleh-soleh di kalangan perempuan. Ramai. Ada seorang itu, makcik itu dia tanya saya, dia kata ustaz, makcik baru dapat cucu. Jadi nak bagi nama apa yang sedap ustaz? Ustaz kan pandai Arab ni, nama kau salah bagi nama pula. Jadi saya tanya, laki ke perempuan cucunya? Perempuan. Saya kata, Maryam lah, letak nama Maryam. Allah ustaz ni Maryam pula. Bagilah nama yang moden-moden. Maryam tu nama orang lama, dia kata. Dia kata nama old school. Awak old school. Jangan main tahu. Dalam Quran, tuan-tuan tengok
the only nama perempuan siapa? Maryam. Maryam je. Nama perempuan lain mana ada? Satu-satunya nama perempuan dalam Quran Maryam tau. Siap ada surah lagi, surah Maryam. Nama laki-laki banyak, perempuan satu saja. Lu jangan don't play tau dengan nama Maryam ni. Ui, apa lu fikir apa tak ada nama apa ni? Nama yalah saya faham. Orang sekarang kan nama canggih-canggih. Siti Nur Hibiscus. Oh, hebat. Nama bunga, habis nenek dia Dahlia, Naya nak Hibiscus. Nama nak canggih-canggih. Ataupun trend sekarang cantum nama. Kan apa ni, mak mungkin Eliana, ayahnya Yasin, mungkin Elias. Okeylah. Apa lagi contoh? Tapi yang mesti ada makna. Jangan cantum tak ada makna. Kan mungkin bapaknya Firdaus, maknya Maimun, cantum Firaun. Tak boleh jadi makna dalam nama orang jahat pula tu. Tak betul lah, nama mesti betul ya. Jadi tuan-tuan ya. Jangan. Aduh, letak Muhammad siap. Astagfirullah ya. Jadi mesti nama bagi yang betul-betulnya. Satu. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan bapa yang bagus ni, yang keduanya ialah wa addabuhu, mengajarkan anaknya tentang adab. Saya minta maaf tuan-tuan, tak tahulah kebelakangan ini tuan-tuan kita tengok, tak kisah negara mana, Malaysia ke Singapura ke, kadang-kadang kita lihat ada setengah generasi sekarang ini bagaikan tak malu bila dia buat benda tak baik kan. Orang dulu-dulu malu, hatta kalau mengandung, betul kan? Orang dulu-dulu kalau mengandung nak tutup-tutup je, pakai yang jubah yang besar-besar, tak nak orang nampak, malu. Apa tu? Jangan tengoklah, malu. Tapi sekarang seketatnya dia nak tunjuk. Dia dengan husband lebih kurang. Husbandnya tak keluar-keluar, memang basi dalam perut sajalah. Isteri pun nak tunjuk kat orang, siap selfie lagi. 6 months already. Bagi tahu hashtag tak sabar menanti hari semua. Bagi tahu orang. Tuan-tuan minta maaf. Perasan tak orang sekarang bila dia buat benda tak elok, benda yang aib tapi tak malu. Dia tak mandi pun bagi tahu orang. Aku belum mandi, tak tuntuang. Kau tak mandi, kau punya hal lah. Yang kau bagi tahu orang kenapa satu dunia tahu. Dengan baju mandi dia tu masuk pasar semua. Astaghfirullah. Doalah pada Allah, janganlah keturunan kita ada yang macam tu. Na'udzubillah min zalik. Sekarang ni ada Kiki Challenge. Kiki Challenge tu, ni Pak Haji semua tak tahu kot. Ini dia buka pintu, dia joget depan pintu. Dekat satu negara tu dah kena langgar, mati tuan-tuan. Awak elok-elok naik kereta, awak turun buka pintu, awak joget depan kereta. Apa kes? Apa barang awak sekarang ni? La ilaha illallah. Ini nampak makin lama adab makin hilang. Rasa malu makin dicabut daripada hati manusia. Dulu-dulu setakat ambil gambar selfie buat muka dark face kan? Buat muka dark face semua. Okey lagi lah. Lama kelamaan makin mengarut tuan-tuan. Kalau di Malaysia dulu ada kes, dia selfie dengan kubur. Kubur pula. Kubur ada. Selfie dengan jenazah tuan-tuan tahu. Ayah awak dah meninggal, bilang sajalah, mohon semua doakan moga arwah ayah ditempatkan di kalangan yang soleh. Dia nak tunjukkan, nak proof ini betul meninggal ni, the selfie arwah abah. Saya risau kalau arwah abah tu bangun buat peace lagi. Saya ingat dia yang arwah nanti tuan-tuan. Dah tak ada adab lah budak-budak sekarang ni. La ilaha illallah. Ni kita takut. Sebab itu dalam Islam Nabi mengajar orang-orang yang layak masuk dalam syurga itu siapa? Husnul khuluq. 4 kan? Ada 4 benda, 4 perangai. Kalau tuan-tuan buat 4 perangai ni, penceramah ke, tuan imam ke, pengurusi ke, tuan-tuan semua, siapa pun buat 4 benda ini, insya-Allah ahli syurga. Apa dia? Yang pertama, al-hilmu, berlemah lembut. Bukan lembut semacam tau. Dia lembut. Maknanya orang boleh bawa bincang lah, boleh nego lah, boleh kan ke sap-sap soya kan. Boleh bawa bincang lah. Satu orang al-hilmu, lemah lembut. Yang kedua at-tawadhu', merendah diri, being humble, dare to be little. Sembang dengan orang walau dia tinggi tapi sembang bahasa tawadhu' kan. 2. Yang ketiga adalah orang yang as-saqa. As-saqa ni pemurah. Macam tuan-tuan tadi yang masuk duit dalam tabung. Ini tanda-tanda ahli syurga tahu.
Tu tanda ahli syurga. Tapi esok mesti semayang lah. Kan nanti balik rumah, ya awak tak semayang. Aku dah syurga kau tahu. Aku dah masuk duit dalam tabung. Ustaz bilang aku syurga. Dan yang keempat, husnul khuluq, perangai bagus, akhlak comel, orang suka. Dia ni kalau dia meninggal, semua orang sedih. Pasal kerana dia masjid ni dibangun. Contoh, kerana dia banyak program-program agama. Kan ada orang macam ni kan? Atau kadang ada orang dia tak ada apa job sangat. Kerjanya buka kipas, buka suis lampu. Bila dia meninggal, orang terasa kan? Ni tak lama nak raya korban. Barangkali dialah yang tolong, mana daging semua dia yang tolong buatkan. Ini tuan-tuan, orang perangai bagus. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam kita ini mengajarkan anak supaya beradab sopan itu penting. Adab ini apa? Iaitu adab bangun pagi, adab ketika makan, adab belajar, adab dalam masjid, adab bergaul dengan orang. Kadang-kadang tengok anak-anak hari ini makin kurang adab lah. Sedikit sebanyak makin kurang adab. Saya tengok kadang adab waktu makan kan. Kalau kita dulu orang tua-tua aja makan ambil yang dekat kan? Ambil yang dekat. Ambil yang dekat. Saya dulu ingat kalau pergi kenduri, bapak saya duduk sebelah. Dulu-dulu kenduri bukan macam sekarang. Sekarang semua catering. Betul, saya ingat di Singapura pun sama kan. Dulu-dulu kita hidang kan. Hidang makan ramai-ramai kan, satu meja. So lauk yang sedap, masa tu saya kecil lagi. Sekarang dah tak berapa kecil lah, dulu lah. Yang lauk saya suka jauh. So bila jauh, macam mana nak buat? Kena panjang badan lah. Oh, macam tu kan, nampak kan? Perbuatan macam tu bagi orang tua-tua kita bagus tak bagus? Tak bagus. Walaupun biarlah budak nak makan, apa masalah? Tak boleh, adab. Saya panjang badan nak ambil, bapak saya dia cupik saya 360 tau. Nak 360 darjah dia pusing. Dia pusing. Saya pun duduk balik. Saya duduk balik di situ. Yang duduk semeja semua bilang, "Mak bagus betul anak ya." Bagus apa? Dia tak tengok bawah meja jadi apa? Baru dah pusing sini. Merah tau. La ilaha illallah. Ayah saya bilang, "Nak cakap kita mau diam sajalah." Last sekali ikut sunnah, ambil yang paling dekat, air basuh tangan. Okey lah. Minumlah. Tuan-tuan. Kan? Jadi orang tua-tua dulu punya didikan itu yang paling bagus. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, penting mendidik adab-adab. Tambah waktu belajar. Tengok anak-anak kita bila dia belajar. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau dia belajar, apa dia perangai dia? Ketika mana Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, sama sekali kitab tu kalau dia selak muka surat takkan bunyi, perlahan-lahan. Takut mengecikkan hati gurunya nanti. Adab jaga. Sebab itu orang dulu-dulu ilmunya berkat. Dia cakap sikit saja tapi membekas di jiwa, mengalir air mata apa yang dia cakap. Betul tak? Apa sebab? Sebab kalamnya itu kalam daripada sifatnya yang beradab ketika menuntut ilmu. Allah tuan-tuan, tambah kalau kita hari ini tengok anak-anak, saya pun tak tahulah. Hari itu ada sekali saya jumpa seorang budak tu, dia jumpa saya. Saya terkejutlah, tak pernah orang panggil saya macam tu. Dia panggil saya dari jauh. "Assalamualaikum Ustaz." Saya kata, "Siapa pula ni?" Saya mencari, tak ada orang. "Oh apa Ustaz?" "Oh saya nampak ada satu orang, seluar pendek pakai singlet." Lain macam dia, tapi dia kenal saya. Dia kata, "Lu Ustaz Lu Ustaz Saya pun tengok belakang, dah tak ada ustaz lain dah, aku ya sini. Belakang pokok kelapa tak ada ustaz lain, aku ni. "Lu Ustaz Ustaz." Saya nak jawab gua, tapi tak masuk tak masuk tak boleh. "Ustaz Ustaz, oh lu kalau ceramah gua minat lu ada jok-jok sikit gua minat. Ustaz lain tidur, gua tidur lu punya ceramah bagus Saya pula duk tengok dia cakap-cakap tu, saya tengok juga lutut dia semua tengok lain macam budak ni. Mana kenal saya? Oh saya tahu, tengok TV, saya tengok ustaz semua. Oh bagus kan. Ustaz tolong doa saya dapat hidayah lah. Doa saya dapat hidayah. Oh baguslah. Kita pun doa lah dapat hidayah anak macam tu. Walaupun dia macam tu, kenal juga ustaz-ustaz ni kira okey lah tu ya. Tapi dari segi adab macam tu lah budak-budak sekarang. Kalau dulu kita dengan ustaz tuan guru tak berani buat macam tu. Siap lu gua lagi. Lu siapa gitu. Oh itu anak-anak sekarang. Sebab tu didikan itu penting.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itu kalau adab dalam rumah tangga atau berkeluarga itu sangat penting. Tambah bila time kita berkunjung ziarah hari raya kan, bila pergi berjalan-jalan raya, saya tengok sekarang ini ada setengah adab anak-anak muda kita bersalam. Bagus, adab bersalam tu bagus. Budayakan suasana bersalam. Sebab dalam kitab Tarbiyatul Aulad, Syekh Nasihul Wan ada sebut, pernah berlaku zaman Nabi, ada orang luar dari Madinah datang jumpa Nabi, mereka salam dan cium tangan Nabi. Nabi tak buat apa-apa. Apa ni? Astaghfirullah. Jangan. Tak ada. Nabi membiarkan orang salam dan cium tangan Nabi. Artinya kita salam dengan orang, kita cium tangan dia sebagai tanda kita hormat ilmunya, hormat pengalamannya, hormat jawatannya mungkin. Itu benda yang baik, benda bagus. Tapi kadang-kadang kita tengok skill dia orang salam sabar je lah. Ada budak kadang dia salam dengan kita, dia tarik tangan kita, dia letak dekat dahi dia. Dia salam, dia tarik tangan kita pergi ke dahi dia. Jadi tangan kita macam tu lah, macam tu. Itu. Itu jadi. Ada pula yang dia salam dengan kita, tapi dia cium tangan sendiri. Dia tak cium tangan kita tau, dia cium tangan sendiri. Dari jauh. Engkau nak salam siapa ni? Dia salam dengan kita, tapi cium tangan sendirilah. Pernah jumpa? Tangan sendiri, tangan dia. Lah kalau perempuan banyaklah. Perempuan dia punya SOP banyak. Alah, sampai dia tak tahulah dah berapa kali lah. Aku rasa dah cukup lah. Lagi. Kan? Salam, cium tangan, lambang hormat, itu bagus, adab yang baik. Kan tuan-tuan? Sebab itu yang kedua mengajarkan adab. Yang ketiganya Nabi SAW mengajarkan bapa yang bagus, iaitu juga mengajarkan wa yu'allamul kitabah, mengajarkan dia ilmu, mengajarkan dia menulis. Hatta kalau hantar pergi sekolah pun, iyalah, maksudnya kita sendiri, kita hantar anak pergi sekolah, itu namanya mendidik juga, memberikan ilmu. Pasal rumah adalah tempat untuk membina watak, sekolah membina otak. Betul tak? Sekolah bina otak, rumah membina watak, adab semua. Tapi kadang-kadang kita risau, walaupun anak kita ini dah belajar bagus. Hatta kalau kami di Malaysia sendiri pun tuan-tuan, anak kalau masuk tahfiz, okey. Hafal Quran, okey. Kira engkau jalan ke syurga tu dah mudah lah, senang lah, atau dah tak banyak roadblock lah. Kau nak ke syurga tu senang. Anak hafal Quran okey. Ingat, anak kita walau hafal Quran, belajar agama macam saya sendiri pun, itu belum jaminan anak kita maupun kita itu sudah terbaik. Ada satu peristiwa paling saya tak boleh lupa. Ada satu kes, satu malam di Malaysia, tuan-tuan tahulah, kita akan ada buat serbuan ambush hotel-hotel yang ada report kata ada jadi sarang maksiat lah. Ada satu hotel tu, tuan-tuan bayanglah, bila di ambush pecah saja satu bilik, yang bilik tu dah memang confirm budak-budak belum kahwin, tidur sama-sama dalam tu. Ini couple ni masuk dalam bilik tu, tuan-tuan, terkejut semua. Ada budak laki-laki duduk atas katil, seluar pendek, relax, slumber rock, muka tak salah. Yang perempuan tu lari pergi toilet, menangis. Biasa kan macam tu, laki-laki dia macho, apa nak takut. Yang perempuan dah malu, menangis kat bilik ayah, malu-malu dah menangis-nangis dah. Jadi yang ustaz pejabat agama ni pun tanyalah, dah kahwin belum? Alah, soalan tu bukan soalan ni pun. Kalau awak dah kahwin, takkan kita nak pecah bilik. Soalan kasih takut lah. Dah kahwin belum? Budak tu jawab, belum, tapi insya-Allah nak kahwin lah. Wah, kau boleh jawab macam tu? Power Rangers betul kau. Last sekali ustaz tu tak nak cakap banyak. Okey. Mau rancang kahwin ya. Pakai baju sekarang, pakai. Yang perempuan tu sama, pakai baju sekarang. Siap-siap, kita jumpa di balai polis. Nanti kita telefon parent datang ikat jamin. Tuan-tuan tahu tak? Ini yang saya nak beritahu. Budak laki-laki itu dia pergi dekat almari. Tuan-tuan tahu dia pakai apa? Tuan-tuan tahu dia pakai apa? Dia pakai jubah. Nanti jangan istighfar lagi.
Awal lagi dia pakai iyalah masjid istighfar kan ha. Dia pakai jubah lah, dia pakai jubah. Astaghfirullah. Dia pakai jubah. Dia bubuh sarban atas kepala. Sarban atas kepala tahu. Yang perempuan tu jubah hitam, abaya. Tudung besar, yang tudung bulat, bukan apa tu jenis tu kan bawal siakap jenah, bukan besar tudung bulat. La ilaha illallah. Tuan-tuan tahu tak ini budak-budak mana ni? Tuan-tuan tahu tak? La ilaha illallah. Sebab tu kawan saya yang ustaz tu dia bilang saya, sepanjang dia duk amar makruf nahi mungkar, tak pernah jumpa kes macam ni. Bos dengan sekretari pernah jumpa. Seorang atuk tua dengan bibi pernah. Dan nenek dengan cucu. Alamak, cucu pun kau, nenek kau juga. La ilaha illallah. Hantam sajalah engkau semua boleh. Tapi ini kes macam ni tak pernah jumpa tahu seumur hidup. Iaitu pelajar-pelajar hafiz Al-Quran. Saya cakap ni sebab saya sayang semua warga Singapura, supaya jangan ada macam ni keturunan kita. Pelajar-pelajar hafal Quran. Tuan-tuan tahu tak, makin tinggi iman, ilmu, general punya yang datang. Itu pangkat besar tu yang datang menghasut kita. Barangkali kalau kita yang baru nak bertaubat ni, barangkali yang praktikal saja datang. Budak praktikal, budak intern saja datang. Itu yang dah memang profesional ni semua ni, penceramah lagi lah, ini nala punya datang. Tapi kalau aduh, tuan-tuan bayangkan apa perasaan bapak budak tu? Apa perasaan? Meletakkan harapan anak dia jadi imam tarawih, tahu tak? Imam tarawih. Kalau orang kampung tahu, Allah, mana muka mau letak? Allah. Sebab itu apa yang saya nak bagi tahu, anak kita belajar agama, anak kita penceramah agama, itu belum tentu dia boleh jadi soleh sampai bila-bila. Melainkan mak bapak mesti untuk pantau selalu, monitor anak-anak kita dah semayang belum semua. Bayangkan kawan saya yang tangkap tu, dia ustaz, tapi dia punya dressing dia pakai pakaian biasa lah. Kalau pakai jubah sorban berselerak lagi budak-budak tu. Dia pakai t-shirt tengkorak, itu apa, rantai tangan. Memang orang tak bawa file pula lagi orang lari. Dia tak ada, memang nampak macam ini Samsung mana apa kan, kayak biasa. Tapi yang dia tangkap budak jubah serban. Bila turun hotel orang confuse. Ini siapa tangkap siapa ni? Macam dunia dah terbaliklah, tanda kiamat. La ilaha illallah. Inilah tuan-tuan, marilah kita ambil iktibar. Mak bapa, anak-anak itu tanggungjawab kita. Jom kita didik sama-sama. Kerja saya menyampaikan ilmu, dan saya juga seorang bapa pada anak-anak saya. Saya nak tutup majlis malam ini atau syarahan saya dengan satu doa. Silakanlah kalau nak rakam, rakamlah. Pasal ini doa Nabi SAW, Nabi ajarkan kepada, atau Nabi pernah baca kepada satu orang budak. Budak ini dia ada niat nak berzina. Dia bilang Nabi, ya Rasul, saya nak berzina. Jadi Nabi pun nasihat, kaunseling budak tu. Apa perasaan kau, mak kau, orang laki-laki lain tidur dengan mak kau apa semua kan. Budak tu pun okey lah, insaf semua. Last kali Nabi bacakan satu doa. Tengok tangan Nabi, Nabi letakkan pada dada budak itu. Jadi tuan-tuan nanti balik baca pada anak-anak. Okey, baca, tangan letak pada dada dia. Okey, apa doa dia? Ini doanya ya. Doanya berbunyi, Allahumma ghfir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu ya Allah, ya Allah. Maksudnya, ya Allah, ampunkanlah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kehormatannya, ya Allah, ya Allah. Sekali ya.
Allahumma ghfir zanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu ya Allah ya Allah. Apa dia? Allahumma ghfir zanbahu. Kalau dia lelaki-lelaki. Kalau anak kita tu perempuan, Allahumma ghfir zanbaha. Macam doa arwah lah kan. Hu tu ha lah kalau perempuan. Wa tahhir qalbahu. Kalau perempuan, qalbaha. Wa hassin farujahu. Kalau perempuan, farujaha. Apa maknanya? Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Apa dosa anak kita tu? Lawan kita, tengking kita, dia pekik-pekik dekat kita. Ampunkanlah dosanya ya Allah. Sucikan hatinya dari niat-niat jahat, nak lari dari rumah, pukul anak orang, buat benda jahat jenayah, dan peliharalah kehormatan tu means kemaluannya lah ya, kemaluannya selamat daripada zina, rogol, sumbang mahar, apa-apa jenayah maksiat yang ke arah kemaluan lah, kita kata kehormatan. Amin ya rabbal alamin. Boleh ya? Cuba baca lagi sekali. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Dah lain pula ustaz punya ya. Memanglah itu tanda-tanda doa dah habis ya. Kita nak kena berhenti tuan-tuan ya. Saya kira tak apalah, sempat rakam tadi ya. Mudah-mudahan viral lah doa tu. Sebab itu doa Nabi ajar ya, supaya keturunan kita, generasi kita dalam peliharaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya kira cukup sampai setakat ini sahaja dahulu. Ribuan malah jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusan Masjid Al-Istighfar, juga kepada pihak Masjid Salim Matar, dan tuan-tuan belum terlewat untuk selepas ini kalau ada tabung untuk nak diberikan sumbangan, alu-alukanlah tuan-tuan, kerana mungkin malam ini malam terakhir kita atas dunia, dan mungkin itu sumbangan kita yang terakhir yang dapat kita berikan. Baik. Malam esok insya-Allah saya akan berada di Masjid At-Taqwa, Bedok mana? Daerah mana? Bedok okey, malam esok di Masjid At-Taqwa di Bedok insya-Allah ya. Terima kasih juga Hasan. Jadi oleh kerana itu jemputlah beramai-ramai pada malam esok. Tajuk yang akan saya sampaikan malam esok, menjaga jiran sempurna iman. Ya, menjaga jiran sempurna iman. Insya-Allah ya, malam esok. Jadi saya ucapkan lagi sekali terima kasih kepada semua lembaga pentadbir dan juga semua yang hadir pada malam ini. Moga Allah kurniakan keberkatan buat kita bersama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lana zunubana ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, sama ada mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, rahmatilah hidup ibu ayah kami, berikan kesihatan buat ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami selama kami menjadi ibu ayah kepada anak-anak kami yang sememangnya ada salah, ada silap, ada kekurangan sewaktu kami mendidik anak-anak kami ya Allah. Oleh itu ya Allah, ampunkanlah segala salah silap kami ya Allah, dan jadikanlah malam ini malam untuk kami merubah diri agar menjadi ibu ayah yang lebih bertanggungjawab dan lebih mendidik anak-anak kami tentang adab-adab Islam ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, kurniakanlah kesembuhan kepada rakan-rakan kami, sahabat-sahabat kami yang sedang diuji dengan kesakitan ya Allah. Sembuhkanlah sakit sahabat-sahabat kami yang sedang diuji dengan sakitnya ya Allah. Berikan hati mereka kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin ya Allah. Berikanlah pahala yang besar kepada sahabat kami yang diuji dan hati mereka tetap teguh bersabar menghadapi ujian-Mu ya Allah. Ya Allah, berkatilah hidup para penyumbang-penyumbang, orang-orang yang suka bersedekah di jalan-Mu ya Allah, dan berikanlah kemudahan kepada sahabat-sahabat kami dalam usaha untuk menaik taraf Masjid Salim Matar nanti insya-Allah,
dan jadikanlah warga jemaah Masjid Al-Istighfar ini di kalangan ahli syurga yang akan dapat berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga nanti. Ya Allah, peliharalah keturunan kami, zuriat kami daripada segala bentuk kejahatan umat akhir zaman. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih banyak tuan-tuan. Semoga ada rezeki kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.